Abang Syidul tak terfikir nak kahwin ke? Bila nak kahwin Syidul? Bila nak kahwin Syidul? Bila nak kahwin Syidul? Pakcik, bila nak Syidul nak kahwin? Apa dia ni? Bang, kenapa tak nak kahwin lagi? Abang single ke? Dah ada calon ke? Bila nak kahwin bang? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Abang bila nak kahwin? Nak makan nasi minyak ni bang. Bertalu-talu dia tanya soalan tu, oi. Hey guys, Assalamualaikum. Syidul di sini. Kasih terima satu kali. Syidul. Aku tak tahu nak kata macam mana. Tiba-tiba boleh dapat 1 juta subscriber dalam masa 4 tahun, 3 tahun. 3 tahun setengah macam tu lah, 4 tahun. Si Aida menyebut. Sibuk je si Aida ni dekat tepi ni. Tadi dia tak nak menyebut tau. Hari ni kita akan unboxing. Cadan dan hari ni kita akan unboxing. Nampak tak? Besar gila weh. Kalau nak tengok aku punya yang lama, sebenarnya aku baru ambil juga redeem yang silver untuk Syidul Gaming tau. Tapi ni aku dah buka hari tu dah. Cuma aku baru perasan dekat sini dia bagi tahu. Do you remember your 100 subscriber? Bila kau dah dapat 1 juta, kau faham tak? Sekejap aku tunjuk, okay? Masihkah anda ingat masa anda 100 subscriber? Sebab kat atas ni dia bagi tahu, masihkah anda ingat masa anda 100 subscriber? So bila dah 1 juta, dia katanya 100,000 korang pula macam mana? Jadi video hari ni aku akan unboxing gold button serta aku akan jawab juga Q&A yang korang tanya di Instagram dan juga di YouTube lah, dekat komen aku dah beritahu. Tapi rasanya macam ramai lagi orang jawab dekat Instagram kot. Kita akan tengok jadi macam mana. Dan korang jangan merasa pelik kenapa tiba-tiba aku buat dekat ruang tamu ni. Tak tahu lah sebab mungkin 1 juta kita nak buat kelainan sikit. Aku sebenarnya tak tahu nak mula macam mana. Dia macam terkedu tau. Dia macam terkaku, terkedu, rasa sedih ada, gembira ada, rasa kelakar ada. Semua ada. Dia macam bercampur bau kat situ. So jom kita buka dulu lah. Takut mak jenun. Kalau korang nak tahu kan, untuk gold ni dengan silver ni tak ada tunjuk custom punya apa benda yang idea menyebut. Custom punya tu tau. Kalau kat sini dah ada beratnya. Ni, satu lagi custom punya ni sijil. Dia macam declaration tu lah. Sebab benda ni besar dan berat kan. Ni Ristik Custom punya declaration. Kau dah tahu tak harga dia? Weh, man. Aku tak sangka pula harga dia sampai macam ni weh. Ni dalam harga USD tau. $153. Kalau dalam Malaysia dalam 500 lah kan? 500-600. Serius lah, untuk benda macam ni pos dia mahal. Untuk Syidul SMR silver play button ada dekat situ tau. Sini aku tunjuk, okay? Itu ada silver play button untuk Syidul SMR. Di tangan aku ni pula adalah Syidul Gaming. Inilah Syidul Gaming. Aku rasa aku macam nak ambil lah tiga-tiga biar dekat depan ni. Ini adalah Syidul SMR. Ini pula adalah Syidul Gaming. Alhamdulillah, ada 2. Sama juga dengan 100k dia akan bagi benda ni. Dan juga surat cinta daripada Susan. You did it. Yeah, thank you. Yes, I did it. 1 mission, 1 channel and 1 motive. 1 million subscriber. Terima kasih. Terima kasih Susan. Dan sebagai hadiah dia bagilah untuk Gold Creator Award. Bismillah. Allah Akbar. Beratnya. Bismillah. Ya, aku tak harap pegang. So macam biasalah ada rekening SEO team seperti dekat 100k dan juga dia punya dryer tu. Dry. Oh, bergegar aku punya kamera. Kau tengok. Ini ada dugaan. Habis semua dilanggar je. Betulkan sikit kamera. Kau tak nak stabil pula kenapa? Cantik lah gold tu. Aku sebenarnya lapar tau guys. Dekat tepi-tepi aku ni ada kuih-kuih muih. Serius, dia kuih raya ni sedap gila. Dia macam orang dulu-dulu buat. Rasa memang sama perfect. Aku paling suka yang ni. Numia komplit dia sedap, dia cranberry. Dia rasa mahal tau. Sebagai butter. Manis ada, rangup ada.
Masam-masam daripada cranberry ada. Yang dia punya ni pun sedap juga. Dia punya red velvet. Ada banyak stok ada, kau pergi tengok dekat Instagram aku. Aku pernah promote dia punya ni. Reason tu, Shidul SMA tanya kalau dapat 1 juta subscriber. Terima kasih banyak kepada korang yang sudi support aku selama 4 tahun. Thank you banyak-banyak weh. Dan aku juga ingin berterima kasih banyak-banyak kepada korang kerana sudi support aku untuk dapat capai tahap ni. Seriously, aku kalau nak dikatakan, aku tak rancang pun YouTube ni untuk dapat subscriber, dapat benda ni semua. Aku daripada mula buat YouTube bersebab. Nak tahu sebab dia apa? Kejap lagi aku akan cerita dekat Q&A, okey? Sebab ada orang tanya soalan tu. Yang ni 100k, yang ni 1M. Beza weh, besar tu. Allah berat. Okay, jom kita jawab Q&A. Sambil Q&A aku nak makan, okey? Please jujur perasaan time reach 1 million subscriber. Macam aku beritahu tadi lah. Perasaan dia sedih, gembira, rasa kelakar. Sebab kau siapa doh? Tiba-tiba kau dapat 1 juta. Kenapa tiba-tiba kau boleh dapat 1 juta? Doh, apa benda yang aku buat? Apa benda yang aku influence orang sampai nak subscribe aku, sampai follow Instagram aku, TikTok aku, Facebook aku, Twitter aku? Kau faham tak? Dia macam, apa benda yang aku buat dah sebenarnya? Pada aku buat makan je. Kau faham tak macam tu? Dia macam kelakar. Pada engkau start dulu bukan sebab kau nak famous, tapi sebab kau nak meniaga, nak menjual, sebab kita nak dapat duit. Macam tu, faham tak? Pakai cam jenama apa dan mic jenama apa. Untuk kamera, dulu aku pakai, sebab dulu aku study memang buat filem dengan Masi. Masa dulu aku pakai kamera Canon 5D Mark II. Sebab aku ada kamera tu, aku terus pakai itulah Lenjan. Lepas tu pula aku hanya record bawah katil. Aku pakai dulu Stora bed, kan, loft bag, nama dia Stora rasanya dekat IKEA. So atas katil, bawah tu kita boleh buat store ataupun letak meja macam sekarang lah. Mic aku pakai yang ni. Kalau kau tanya aku, dulu aku pakai yang first, aku pakai Boya je. Boya yang RM15 tu, yang ada laugh tu. Pakai yang tu. Lepas tu aku simpan sikit duit, cukup 200. Aku beli Zoom, brand Zoom ni, H1. Lepas tu aku upgrade H1N. Lepas tu kumpul duit lama nak dekat 6 bulan macam tu lah. 6 bulan, 7 bulan. Baru aku beli ni. Zoom H6 sampai sekarang. So maknanya ini dah berjasa kat aku 3 tahun setengah. Dan yang terakhir kamera yang aku pakai, kau faham tak? Aku pakai Canon yang latest keluar yang terbaru tu lah. 6, kamera apa 6 kot. Sekejap aku tunjuk. Canon R6. Ni adalah kamera sebelum yang sekarang aku pakai ni. Sekarang ni aku pakai Canon G7 Mark III. Dua ni, G7 Mark III. Yang lama Mark II ada kat dalam bilik. Sebab aku malas nak bawa benda berat-berat macam ni. Kau faham tak? Kamera kau punya kualiti memang cantik gila. Tapi nak membawa ke hulu kilir tu berat weh. Takkan aku nak jeng-jeng benda ni pergi shoot luar. So dia tak friendly. Jadi aku pakai kamera ni dia macam downgrade lah daripada harga yang mahal macam ni pergi ke kamera murah. So dia macam kelakar. Banyak kecabaran yang abang lalui sebelum mencapai 1 juta. Banyak sangat. Benda yang paling ketara adalah macam tadi, tak ada audio. Jadi aku dah drag video panjang, bebel semua dah. Kita buat ni secara spontan. Pasal aku tak ingat apa benda yang aku cakap. Kena ulang balik semula. Itulah cabaran yang paling sakit hati lah. Mic, tak tekan mic, tak tekan record. Kita dah makan-makan, rupanya aku tak tekan record. Lepas tu mic problem, audio problem, kamera kadang-kadang ada dekat skrin dia punya lens tu ada kotor, lepas tu dia jadi automatic blur. Itulah problem-problem dia bila korang pakai kamera compact macam ni. Dia tak friendly bab tu je lah. Macam ni manual focus. So bila manual focus kau dapat kawal benda tu dengan pusing-pusing. Kalau macam yang tu, walaupun ada manual, nak drag dia tu dia macam susah sikit. Dan selebihnya cabarannya adalah kecaman je lah. Tu bagi sekarang dah normal lah. Kalau dulu dia macam tak dapat nak adapt, tapi dah lama tu dah normal. Haider tu single ke? Ni anak bujang aku, nama dia Haider. Haider pandang sana sikit. Dia dah kena sunat. Sayang. Haider, alah dia marah. Ni Haider. Haider, orang panggil kau tu, dia tanya kau, dia nak memisik kau. Dia nak merisik kau je.
Kau bebel apa? Ha? Tak berkenan dia nak menisik kau? Ha? Dia kata dia tak berkenan. Aku dah sunat. Tak boleh bagi zuriat, dia kata macam tu. Bebel dia. Okay, bye, Aida. Bye, sayang. Ya. Bye. Kalau bukan YouTuber, sekarang jadi apa? Kalau bukan YouTuber, sekarang jadi apa? Jadi kerja production lah. Buat filem, buat iklan, ataupun jadi animasi. Apa nama sebenar abang? Please reply, teringin sangat nak tahu. Nama sebenar adalah Muhammad Roshidi bin Basri. Reveal nama Shidot. Dah sebut dah tadi. Kenapa ada dua soalan yang sama? Dari mana dapat nama Shidot? Yang A, E, I, O, U stop, dia akan tukarkan kepada O. OT belakang dia. Jadi OT tu sebagai penutup. Contoh macam Firdaus. Aus kan orang sebutkan jadi Pidot. Shidi jadi Shidot. Apa-apalah nama yang ada A, E, I, O, U stop belakang tu, ditukar kepada OT. Begitu. Dari manakah mendapat ilham untuk menjadi YouTuber? Yang ni sebenarnya kelakar lah. Kalau korang nak tahu, dulu pernah viral satu audio barbershop di tengah gunting, tapi benda tu adalah audio. So bila kau nak dengar, kau kena tutup mata sambil dengar. Benda tu akan sekeliling 360 darjah. So dia akan macam zreng. Benda tu ada kat situ. Dia pakaikan kau punya plastik tu pun dengar macam dia tengah gunting rambut kau. Benda tu lah startnya viral benda tu, dan aku Google, dia direct ke YouTube. YouTube banyak keluar. Rupanya nama dia adalah ASMR, Autonomous Experiment. Dia respon pada tahun 2016. Benda tu makin lagi viral teruk gila lah. Lepas tu muncullah juga mukbang. Mukbang ni sebenarnya daripada Korea. Nama dia Afrika punya apps. Mukdambang, iaitu makan sambil buat live. Dekat Korea, diorang ada satu aplikasi nama dia Afrika Live Streaming kat situ. Jadi bila kau dah live streaming, dia akan drag berjam-jam. Biasalah kalau kita live, mestilah ada 1 jam 2 jam macam tu. So, bila dah 1 jam 2 jam, mestilah makanan kat atas meja kau banyak kan? Takkanlah makan meja kau tu sejemput macam tu, pasal kau nak live sampai 1 jam. Kau nak membel apa kat situ sambil tak makan? Kau faham tak? Aku tak tahu lah. Allah tu dah atur aku punya jalan yang aku lalui itu dah cantik ke apa. Kau faham tak? Bila COVID, semua orang terkesan. Kau tak dapat nak pergi kerja, semua shutdown. Nak production kau jumpa ramai orang outdoor nak shoot. Rasa aku time tu setahun lebih tau. Seingat aku, production tak dapat jalan. So bila production tak dapat jalan setahun, kawan-kawan aku semua tak kerja, semua tak ada duit. Macam mana tu tentu? Kau bayang tak? So diorang tak dapat nak pergi buat penggambaran semua. Aku tentu terfikir, adakah ini aturan yang Allah bagi kepada aku untuk apa yang aku buat? Sebab time sebelum aku berhenti tu, aku dah memang tanya tau, betulkah aku boleh berhenti ni? 2-3 tahun akan datang, aku ada support duit ke yang aku nak buat? Kau faham tak? Tapi tu memang aku berbau juga lah. Kos untuk mula mukbang berapa? Dulu kos mukbang aku hanyalah RM20, RM30 je. Sekarang below 200 ataupun 100 ke 200 lah. Kadang tak sampai pun 100. Bergantung pada keadaan. Kadang-kadang 100, kadang-kadang pergi ke 200. Macam mana and bila Syirot terfikir nak buat konten makanan? Macam tadi aku sebut lah, sebab tahun 2016 tu memang kita dah layan. 2018 tu, awal tahun 2018 tu aku dah start R&D. Kelas kan ada R&D. Kita buat cara set up macam mana. Tak lawa aku tak upload. Aku ada 8 video time tu. Aku record tapi aku tak pernah upload sebab bagi aku tak cantik kualiti. Yang video ayam aku yang pertama tu adalah bagi aku the best lah tahun tu. Aku buat yang sebaik mungkin. Tapi kalau aku sekarang tengok, rasa macam kelakar video tu. Macam jijik. Faham tak? Umur Syidot, cek jawapan, tak dapat jawapan. Saya tanya empunya dirilah, thank you. Umur sebenarnya adalah 26 tahun. Faham, mesti ramai terkejut. Ya, nampak macam 20-21 macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Tak apa faham. Tak adalah, sekarang masuk 30 tahun. 31. Abang Syidot, ada berapa adik-beradik? Dan abang anak ke berapa? Adik-beradik ada 6 dan anak yang last, bonsu lah. Best jadi anak bonsu. Kalau jadi anak bonsu time aku dulu,
Kalau gathering ke adik-beradik, kita pergi makan, kau hidup tenang je. Kau tak perlu keluarkan duit. Abang-abang kakak kau tengah-tengah bergaduh. Share duit sana, share duit sini nak bayar. Kadang-kadang dia bayar, kadang-kadang dia bayar. Yang kau elok je makan. Kadang-kadang siap tapau. Yang kekenyangan, lepas tu bawa muka selamba makan. Ambil tu lagi tapau tu. Lepas tu orang lain bayar. Kau faham tak situasi jadi anak bongsu ni macam mana? Dia macam tu lah. Dia best kat situ. Tapi sekarang dia dah besar. Dah buat hal sendiri lah. Tapi, bang, buat room tour. Okey, boleh je. Jom aku tunjuk korang bilik shoot aku, okey? Bilik shoot aku simple je. Aku shoot macam aku tadi lah, bawah loft bed. Assalamualaikum, Bang Syedot. Nak tanya kenapa tak buka restoran atau kafe? Yes, aku akan buka kafe. Sekarang tengah renovation. InsyaAllah lepas raya akan buka. InsyaAllah, okey? Syedot, apa kata buat sudut makan bersama dengan subscriber? InsyaAllah, nanti aku akan cuba buat, okey? Maybe bulan 7 macam tu lah aku akan cuba bawa korang pergi makan luar bersama-sama. Pernah tak Abang Syedot rasa macam down dan stop nak buat YouTube? Bukan setakat pernah, terlebih pernah dah banyak kali sebenarnya. Kau tanya aku masa aku start buat video, Malaysia tak ada orang buat lagi ASMR dan mukbang. Terutama ASMR memang tak ada langsung. Dia sebenarnya ada tapi orang tak kenal sebab diorang punya level-level international. Macam Foodilicious, Lychee, lepas tu dekat Sabah tu siapa nama dia? Tapi Sabah tu dia tak buat makanan tau. Dia ASMR tapping semua benda tu. So aku kenal diorang pun lepas 4 bulan ke 5 bulan kemudian baru kenal diorang. Diorang tu adalah orang Malaysia. Tapi orang Malaysia tak kenal dia. Sikit lah dalam 10% macam tu orang kenal dia. So bila orang tak tahu pasal ASMR ni, diorang akan ingat aku makan tu cucap-cucap. Padahal aku punyalah cemat tutup mulut macam tu. Orang kata benda tu. Tentu memang sangat-sangat viral. Kau faham tak? Time tu viral gila babi. Orang maki kau ni makan macam babi, kau ni makan macam tu. Sampai dorang 2018 tu memang aku berkatakan itu adalah zaman kemuncak aku. Memang kata pula. Zaman orang tahu mengenai diri aku. Time tu zaman tu. Sampai orang peli aku, sampai orang buat apa short film, bukan short film, short pendek lah. Dia punya Vine orang panggil ni. Video pendek. Perli orang-orang makan berbunyi-bunyi ni. Sebab tentu 2018 adalah tahun kemuncak perkataan ASMR dan mukbang tu meletup dekat Malaysia. Ramai orang pandai hina aku tentu lah. Tapi start 2019, benda tu terbalik dah. Orang semua pula suka. Kau faham tak? Aku kata, dulu orang tak suka tapi sekarang orang suka dan diorang pula buat. Sebab tu tahun 2019 masa event ada YouTube creator, nama aku tercalon 7 terbaik daripada 7 daripada 10 terbaik daripada Malaysia punya around Malaysia ni lah. Bukan around Malaysia, dalam satu Malaysia ni aku dalam lingkungan tu. Sebab aku boleh katakan 2018, 2019 adalah tahun kegemilangan aku macam tu lah. Tapi tahun seterusnya tu dah bagi orang lain lah. Sebab dah ramai buat YouTube, takkanlah start tahun kau nak kan. Jadi kita bagi kat orang lain. Tapi tu aku dapat naik stage. Kau bayangkan stage yang besar tu kau boleh dapat naik. Lepas tu kau kenal dengan ramai orang daripada Singapore semua. So macam serius lah aku jadi yang kaget aku macam tu. Kau faham tak? Tentu dengan Cikidot sekali lah. Cikidot pun tentu baru nak naik. Maksudnya aku naik dulu, Cikidot menyusul kemudian. Sampai ada sekarang. Kalau aku nak tengok YouTube festival kat sini, aku akan letak, okay? Dia punya link dia. Bang, kenapa abang tak makan macam dulu banyak? Tapi kan sekarang tak PKP lagi, dah boleh buat bersenam. Hehehe. Kalau kau tanya aku, kau hanya boleh makan dalam 2-3 tahun je. Lebih daripada 3 tahun macam tu, mohon stop makan banyak. Dia punya, kita makan ni memanglah kau boleh bersenam, kau boleh yadah-yadah semua. Dia akan buang balik. Tapi benda yang bahan-bahan tu semua dia akan ada dekat dalam badan kau lagi. Dia sampai satu tahap, dia akan rembas keluar, tapi tu kau akan kena. Benda tu yang sangat-sangat bahaya. So benda tu aku dah start rasa. Walaupun kau dah pergi workout macam orang gila, kau dapat rasa stamina kau makin berkurang. Walaupun kau dah pergi, tapi benda tu berulang-berulang kau akan rasa benda tu. Jadi makin lama stamina kau akan drop. Aku cakap ni bukan tipu tau. Kau boleh pergi tengok elektrik yang makan portion yang jago makan banyak tu. Lepas tu seorang lagi, dia ada 3 orang tau pernah cerita benda ni. Diorang punya pengalaman. Diorang pun kata stamina diorang drop. Kau bayangkan nasi elektrik tu
Lepas dia dapat 10,000 makan tu, dia perginya kayu basikal sampai 8 jam. Kalau otak dia, takkan kau nak buat hari 8 jam untuk buang balik semua benda tu. Dia pun kata sendiri, okey, yang dia punya stamina drop. Engkau buat video seminggu 3 kali berbanding diorang yang makan portion bertimbun tu dalam sebulan sekali 2 je. Kau nak compare aku dengan dia, memang bezalah dia sekali macam tu, lepas tu dah stop tak makan banyak. Yang aku ni berterusan makan banyak. So benda tu akan impact hari demi hari tau benda tu. Abang Syidot tak terfikir nak kahwin ke? Bila nak kahwin Syidot? Bila nak kahwin Syidot? Bila nak kahwin Syidot? Pakcik, bila nak Syidot nak kahwin? Apa ni? Bang, kenapa tak nak kahwin lagi? Abang single ke? Dah ada calon ke? Bila nak kahwin bang? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Abang bila nak kahwin? Nak makan nasi minyak ni bang? Bertalu-talu dia tanya soalan tu. Oi. Sebenarnya berita dah banyak lagi tau orang cek. Tak terdaya aku nak screenshot satu-satu. Aku tanya aku, masa aku darjah 2, aku ada suka seseorang. Nama dia Huda. Kalau Huda tu tengok video aku ni, mungkin aku tahu lah dia dah kahwin ke apa. Time tu memang aku suka dia. Dalam sejarah hidup aku time tu, bila aku dekat dengan dia, kau tahu tak satu perasaan tu bunyi duduk macam tu. Lepas tu dia suka dia wangi. Dia suka pakai, aku tak sure dia pakai perfume ke atau pakai bedak. Aku rasa dia pakai bedak Kylie Junior kot. Dia pakai bedak apa tapi bedak tu wangi. Dia macam bau bunga macam tu. So benda tu aku sentiasa nak jumpa dia. Dia aku faham tak perasaan dia. Dia rasa sentiasa nak jumpa dia macam tu. Tapi aku tak adalah bagi tahu yang aku suka kau sebab budak kan. So takkanlah nak bagi tahu benda macam tu. Nyibuk betul saya ada ni. So, bila benda macam tu, keep tahun-tahun sampai darjah 6, kau faham kan? 4 tahun kemudian, baru kau tahu sebenarnya dia suka dekat orang lain. Sebab tentu aku dah rapat dengan dia. Tapi aku tak beritahu punya aku suka dia. Rupanya dia suka dekat orang lain. Budak yang dia suka tu pula, satu blok dengan rumah aku. Dia macam kelakar kan? Dia macam, aku suka kau suka dia. Dia pula tak tahu suka kat siapa. Tapi budak-budak biasalah kan benda tu. Cuma dia macam kelakar tentu. Lepas tu nak jadi cerita punya cerita, diploma aku jatuh cinta dia sekali. Tapi aku tak bagi tahu dia sebab dia jabatan lain time tu. Nama dia aku tak betul lah sebab aku kenal dia sekarang dan aku follow each other. Dia dah kahwin, dah ada anak dah. So aku tak nak bagi tahu nama dia lah kan isu pula semua benda kan. Dia bidang hotel. Dia selalu datang rumah kat aku punya rumah sewa. Dia suka masak. Dia selalu masakkan orang-orang rumah aku. Faham tak? Tapi masakan dia tak sedap. Tapi mungkin dia baru belajar. Aku tak sure dah ambil bidang pemakanan masak-masak ke hotel. Tapi dekat dalam jabatan tu lah. Dia macam kelakar. Dia selalu lepak-lepak rumah aku. Tentu aku baru kenal dah. Dan time tu, aku tak kenal apa itu Twitter. Dan aku time tu adalah budak-budak Facebook. So, aku sanggup buat Twitter demi dia. Sebab nak kenal dia. Dia dah kahwin beberapa tahun lepas sebenarnya. Dah ada anak seorang. Long story short, tahun 2000 sekarang ni, ada seorang perempuan ni dekat TikTok. Dia baru nak naik. Lepas tu dia follow aku. Aku tengok dia punya video dia. Dia bukan comel jenis mengedik tau. Tapi dia comel jenis melayan macam tu. So, bila dia buat review je, nampak comel lah. So, aku nak tahu lebih lanjut pasal dia. Aku pun follow dia. So, aku jenis yang pemalu. Pada masa yang sama, aku ni cakap banyak. Aku ni talkative lah. Walaupun aku pendiam pada masa yang sama. Hari makan hari, Zaf yang review movie tu, ada tiket Batman. Lepas tu, Batman tu pula adalah premier screening yang macam special sikit dalam lain-lain punya premier screening yang dia pernah bagi kat aku. Sebab aku tahu dekat TikTok akan ada hashtag Batman now. So, aku try approach dia. Dia tak reply. Lepas tu tiba dia reply. DM aku. Bermulalah start kat situ. Aku, Alhamdulillah dia reply. Lepas tu aku ajak dia keluar. Jom lah semua. Aku tak expect pula yang benda tu akan habis lewat malam tau. So, dah macam clueless lah. Bila dah habis tu aku dengan dia, aku pula jenis blur. Pada masa sama aku berborak dengan dia tapi tak tahu nak buat apa benda. Aku pun patah. Aku ingatkan dia parking kat luar. Aku pun ajak tu aku teman dengan dia parking kat luar. Dia parking kat tempat lain. Rupanya dia teman aku semasa-masa aku nak pergi ke aku punya kenderaan. So,
Dia macam kelakar. Aku teman dia pada nak pergi hantar dia, pada sama dia teman aku nak pergi hantar aku juga. Aku cakap dengan dia, ni aku nak teman kau sebenarnya. Kereta kau kat mana? So dia pun bawa, aku pergi kat sana. Dia bawa dia ke sana. Lepas balik rumah, pukul 11, 12 macam tu kot. 12.1. Aku chat dia lagi, chat. Dia pun reply, okay, nenek semua. Sampai sekarang dia ghost aku, Faham tak? Dalam sejarah hidup aku, yang selama ni aku pendam, dekat dia aku try boom macam tu, kau faham tak? So aku tak ada, dia macam, betul ke aku buat ni, aku tak memaksa kan, kau faham tak? Kelakar kan? Dia macam, bila kau tak approach, kau tak lepas. Bila kau approach, kau kena ghost, bertepuk sebelah tangan. Kau faham tak? Aku tak kisah pun kalau boleh. At least kau bagi tahulah yang kau tak suka tu sebab apa. Sebab kau dah berchat kan. Sebab sebelum tu pula aku selalu ajak dia pergi tengok wayang ni, jom. Dia reply je semua. Sebab dia pun busy, jenis busy person. So aku faham je. Sebab aku pun jarang reply WhatsApp orang. Sebab aku jarang pegang phone tau. Jadi benda tu bagi aku normal. Terutama bagi dia yang pun busy, ada shoot dia. Aku terlepas cakap satu ayat sebab aku nak tengok situasi. Sebab time tu dia mengaku dia tak ada boyfriend dan dia tak ada kahwin lagi. Tapi dia macam sus sikit lah, suspicious. Sebab dia macam orang kata, umur kau 26 tahun tapi kau dah ada double master. So aku macam suspicious kat situ. Dia macam, ke sebab dia tak nak dengan aku disebabkan dia ada tipu lah. Kau faham tak? Ke dia ada tipu time aku jumpa tu, dia bagi tahu latar belakang dia semua tu, dia ada tipu, faham tak? Dia sampai aku rasa macam benda tu, dia ni ada tipu aku kan, kenapa kau? Kalau kau tak nak dengan aku, just WhatsApp je lah beritahu. Sorry, aku masih lagi tak bersedia nak couple, nak kahwin, kau faham tak? Sebab dia double degree tau. Satu medik yang aku tak ingat. Dengan psikologi. Itulah kesalahan kisah aku. So, macam mana aku nak kahwin? Kalau aku approach orang pun orang tak nak aku, at least kalau tak nak pun bagi tahu je lah apa benda sebab dia. Kau yang susah pun. Tu je lah kot. Kita punya sembang hari ni. Sedih kan? Last. Dan ya guys, doakan aku, semoga aku diperjodohkan dengan dia, okay? Aku rasa korang kenal je dia. Dia sekarang tengah masuk FYP. Kerap sekarang masuk FYP. Guys, buat kali terakhirnya, kita jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak untuk gold play button aku ni serta dengan silver play button ni. Terima kasih banyak guys. Bye. InsyaAllah besok aku akan buat video giveaway untuk korang. Aku akan bagi, alhamdulillah, aku akan bagi phone Shark Pro. Phone Shark 4 Pro lah, yang latest punya yang latest punya phone gaming untuk orang, okey. Cara untuk join giveaway tu mudah je. Nanti kan kau tengok video besok, okey, untuk puasa yang pertama. Bye buat kali terakhir ni, okey. Thank you semua untuk 1 juta subscriber. Aku punya yang silver tak tahu nak letak mana, okey. Kat belakang tu ada 2. Oh ya. Ini yang tahun 2020 aku pernah jadi ambassador untuk K-Food. Sebab tu korang nampak aku selalu makan makanan Korea kan. Tahun 2020 tu. Kau senang weh nak dapat ambassador ni. Bersyukur sangat.